Baik, kemudian dan lagi Tuhan menurunkan ayat begini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Artinya sekalian yang ada akan lenyap. Setiap makhluk ni sekalian semuanya makhluk ni akan lenyap. Yang kekal hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ayat ni kabur, yang lain semua je binasa, hak kekal saja Allah. Maka dari sini timbul sifat baqa, kekal. Kita mengaji sifat 20 tu, sifat baqa, wujud, qidam, baqa, ni lah punca dia ni, ayat dia ni. Tuhan beritahu hak lain binasa belaka, hak kekalnya zat Allah. Jadi kalau nak cari learningnya timbul gini, timbul akalan gini, kita pun pelik juga kadang-kadang. Ni nak cari perkataan qidam, baqa, mukhalafah, nak cari perkataan tu dalam Quran, memang tak jumpa. Memang tak jumpa perkataan tu. Itu perkataan alim ulama buat kesimpulan, tapi diambil daripada ayat-ayat ni. Sama juga hari ni timbul satu trend hari ni menafikan adanya solat sunat hajat. Tak ada solat sunat hajat ni. Ada buah tu ni kitab-kitab fiqh, hak kecil ke besar ke, bila senarai bab solat-solat sunat termasuk solat sunat hajat. Dah bodoh sangat ke tutup fiqh alim ulama kita dulu pada tahu kala. Bukan seorang dua, cuba buka kitab-kitab fiqh, hak kecil ke besar ke dan senarai. Ada tak senarai sunat hajat? Imam-imam besar, imam-imam terdahulu mujtahid ke, imam-imam kedian ke, bahawa mereka mengisbatkan solat sunat hajat ni. Tapi mari kita lebih alim hari ni telajuk alim. Tak ada sekarang sunat hajat ni. Hujah dipakai, tak ada ayat Quran tulis dalam hadis solat yang namanya solat sunat hajat, tak ada. Memang tak jumpa perkataan tu. Sama ni juga ni. Perkataan tu memang tak ada. Tapi maksud dia tu, ulama dia keluarkan perkataan, kesimpulan dia tu, tak nama bendanya benda ni. Macam bakok ni jugalah, memang nak cari satu perkataan Allah Ta'ala tu bakok gitu, memang tak jumpa. Tapi ayat ni beritahu bahawa Tuhan tu maha kekal, maka ulama namakan dia sebagai bakok. Sama ke solat hajat hari ni? Tak ada. Ni timbul, kita dengar banyak dah ni, tak ada solat hajat ni. Kalau tak mau semayang hajat, tak payah semayang, tak apalah. Tapi jangan haru orang ni. Orang nak semayang kali tak buat sekarang tu. Kita tak ada semayang hajat ni. Kalau orang panggil semayang hajat, dah lagi lah ni. Kalau pergi pun pergi makan saja dah. Dah semayang lah, tak ada semayang hajat ni. Hari ni timbul, Allah kita na'udzubillah, insya-Allah. Jadi hari ni kecelaruan berfikir yang berat hari ni lah. Kerana orang tak ni lah, nak kata pun tak kena. Orang kita setengah tu kan aling tak lalu, telajak aling. Jadi benda macam ni serupalah. Memang perkataan tu tak ada. Tapi mana sumber dia tu? Maka ulama meletakkan perkataan istilah tanama tu untuk menjelaskan perkara tadi tu. Baik, walaupun dalam ayat ini dikatakan wajah, yang dalam bahasa Arab artinya muka, tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak repot soal ini. Yang ni sahabat Nabi ni dia dak repot ni, maksudnya dak celaru. Dia dak celaru, dia dak balah, dak tekih dalam bab ni. Maksudnya mereka boleh faham dengan baik. Ayat tu kalau tengok dari segi bahasa Arabnya, semua yang lain tu kullu man 'alaiha fan, semua yang lain binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah. Wajah kalau kita terjemah maksudnya muka. Tapi ulama memahami wajah di sini bukan dengan makna muka sebagai anggota tu, tapi dia adalah perkataan lain bagi diri Tuhan tu, zat Tuhan. Itu faham Ahlussunnah yang kita pegang hari ni, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ini akal, wujud akal ialah kalau kita
katakan wajah di sini dengan makna muka Tuhan, ni wujud akal saya lah, kau wujud akal. Huraian bahasa dah ini akal lah je dulu, akal. Kalau kita kata Tuhan tu muka dia kekal, berarti bahagian lain tak kekal lah. Jadi Tuhan tu separuh kekal, separuh tak kekal. Jadi kita pun sakit nak pakai, nak terima dengan akalan kita. Bila kita kata muka dia kekal, berarti orang lain tak kekal. Logik akal. Maksudnya dari kita tak boleh nak mikir pasal itu tu, kita rasa macam selagu, kagu sangat gaya mikir tu. Tak apalah tu. Cuma nak kabarnya di sini bahawa para sahabat ni bila sebut wajah tu mereka faham dengan baik dan mereka tidak persoalkannya sebab mereka boleh faham dengan baik. Kerana mereka tahu bahawa yang dimaksudkan dengan wajah dalam ayat ini ialah zatnya. Menurut faham Ahlussunnah begitulah. Sesuai dengan sastra Arab di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juz'i tetapi yang dimaksud adalah kulli. Nak kabarnya sebab apa ayat ni bila turun sahabat-sahabat tak repot ni maksudnya tak clash, tak beza pandangan ataupun tak menjadi suatu masalah. Mereka boleh faham dengan baik. Sebab apa? Kerana macam tadilah, orang Arab ni orang Arab, ayat Al-Quran tu dalam bahasa Arab, dan orang Arab ni Arab pure tuling, dia tahu gaya bahasa Arab tu. Dan dalam bahasa Arab ni ada penggunaan sesuatu itu digunakan sebahagian daripadanya, tapi dia tidak menunjukkan sebahagian darinya. Ada kaedah tu guna tu. Macam kita bahasa Melayu pun ada kita guna ayah saya bina rumah, takkan ya bina, mesti upah tukang. Tapi orang tak sebut lah gitu. Orang sebut ayah saya bina rumah ni. Maksudnya dia keluar belanja, dia cari tukang, bukan dia duduk pergi mahak situ tu. Masuk bahasa kita pun ada gitu tu. Jadi kalau faham direct tu, ayah buat rumah, pandai ayahmu, pandai tukang. Jenis akal bodoh sekarang. Aku tengok ayahmu tu sangat dah tu. Nak bangun dah kau, dia buat rumah. Jadi kalau kita angkat tak cerdik kau, faham gitulah. Padahal kita faham lah bila kata ayah saya buat rumah ni, berarti dia keluar belanja, dia cari tukang, dia bukan buat diri, tapi kita guna bahasakan dia buat. Jadi nak kau berbahasa Arab ni, dia ada penggunaan yang gitu juga. Tapi kalau jenis faham bahasa yang tadi, sakit dari nak terima kenyataan tu. Macam tadi kalau kita kata macam kita buat, saya buat masjid ni, kontraktor saya buat masjid ni, kita tengok, mari tengok, dia temu lagi, mari tengok, temu lagi. Dia tak basuh seming pun, bukan orang sebelah pula, tapi dia kata orang saya buat masjid ni. Jenis tak cerdik kau, aku tak je tengok mu mari pasal melah sini. Jenis akal sakit. Sama kat hari ni tiba masalah ni, punca pasal gitu, akal pasal tu. Arab ni dia ada sistem bahasa dia ada kaedah balaghah dan sebagainya. Tapi nak kabarnya sini nak diberitahu bahawa bila Allah Ta'ala kata semuanya binasa, wajah Tuhan tidak binasa, orang Arab faham bahawa wajah tu bukan sebahagian anggota je, hak yang kekal, hak lain binasa dak gitu. Mereka faham bahawa diri Tuhan tu yang maha kekal. Difahami dengan baik. Sebab tu sahabat Nabi yang dengar ayat ni, mereka tak jadi gelaru, sebab mereka boleh faham ayat tu dengan baik. Kalau kita kok muka je kekal, hak lain dak kekal, hak kita tak faham tu tanya. Tapi sahabat tak ada gitu. Bila sebut dan kekal wajah zat Tuhanmu itu, mereka faham oleh. Mereka dah soal pun Nabi begitu. Sebab apa? Sebab mereka boleh faham dengan baik. Sebab mereka ni penutur bahasa Arab yang asli. Dan Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab tu. Itu kena faham. Sikit lagi sebagai nak habis ayat. Sesuai dengan sastra Arab di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juz'i, tetapi yang dimaksud adalah kulli, yakni seluruhnya.
Akhir sekali saya nak beri contoh. Nak beri contoh bahasa Arab ni. Kalau kita faham jenis akalan kita kak sakit nak faham. Penutup Abi Ahmad ni cuba nak khabar. Dalam Al-Quran kita baca dalam surah Al-Baqarah tu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Kita baca ayat tu semua kan. Pun dia masuk. Asabi' ni jari ni jari. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari-jari dalam telinga. Kita jadi cadar ni. Orang dulu lubang telinga luah rupanya. Bodoh kita. Rupanya kita zaman ni ya telinga sepik. Zaman dulu telinga luah. Quran sendiri khabar, dia tak jari dalam telinga gini kan. Pada bahasa Arab nak khabar, sekalipun disebut jari, tapi kuli sepotong jari, asabi' ini sepotong jari, tapi difahami dalam bahasa Arab bahawa perkataan itu menunjukkan juz'i ujung jari itu tutup telinga ujung jari ni. Tapi kita hak jenis petemdo ni, orang dulu telinga luah. Dia tak sepotong jari dalam telinga ni. Dia faham itulah. Padahal orang dulu boleh faham dengan orang. Memang bahasa Arab itu bahasa dia, balaghah dia. Sama akhir sekali selagi nak khabar dalam bahasa Arab, was'alil qaryah, ada dua ayat yang lebih kurang perkataan-perkataan ni. Kanat hadratal bahri, tanyalah kampung yang duduk tepi pantai. Kita je ni akal tak cerdik, akal bodoh ni. Zaman dulu kampung boleh cakap. Kampung boleh cakap, bertanya boleh jawab zaman dulu. Ayat Quran khabar. Sebab Tuhan suruh tanya. Was'alil qaryah, tanyalah kampung tu kita tanya. Maksudnya kita tanya batang kayu ke, batang rasa ke, boleh cakap belaka tu. Sebab Quran sendiri suruh tanya. Takkan Quran tanya benda boleh jawab. Hanya akal sakit macam kita ni. Padahal bahasa Arab sendiri, dalam bahasa Arab memang gaya bahasa dia gitu. Tanya kampung tu bukan berarti tanya kampung, tanya penduduk kampung. Ni nak kampung. Ni bahasa Arab. Hari kita ni jadi gaya penduduk sendiri. Tuhan kata gitu kan, Tuhan kata gitu. Ni buah dia ni. Ni buah timbul. Nanti kita akan tengok penjelasan secara detail lagi. Macam mana benda ni. Saya nak khabar ni, nak khabar warna yang jadi hari ni yang timbul masalah ni. Masalah keyakinan hari ni, nanti kita akan cuba baca dia.